Assalamualaikum semua. Nama saya Wan Haris. So hari ini saya nak membentangkan pasal peranan dan tanggungjawab institusi zakat. Okey, pada mulanya saya nak terangkan pasal zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan telah memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarahnya. Ini adalah mekanisme ibadat kewangan dan ekonomi yang mempunyai salah satu tujuan adalah penyucian jiwa manusia dan juga harta, dan bantuan orang kurang bernasib baik, iaitu asnaf, lapan golongan asnaf. Kerana risiko melanggar hak orang dalam proses mendapatkan harta. Secara teorinya, orang kaya membayar zakat yang kemudian diberikan kepada orang yang memerlukan, dan mekanisme mengagihkan zakat dimasukkan untuk mencapai jumlah yang optimal untuk berkesan kepada asnaf zakat khususnya, tetapi juga terhadap ekonomi negara secara aman. Hasil daripada pengaruh agihan zakat, asnaf bukan saja berjaya di kalangan mereka yang mendapat zakat, tetapi juga boleh menjadi penderma zakat. Asnaf akhirnya menjadi sumber pendapatan dan menyumbang kepada ekonomi negara. Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris dan saya akan membincangkan mengenai metodologi. Metodologi kajian ini berdasarkan internet dan berita serta laman web YouTube yang berkaitan dengan topik penyelidikan, yang mana merupakan falsafah mengenai peranan dan tanggungjawab zakat. Maklumat yang dikumpulkan melalui internet seperti artikel, jurnal, majalah atau grafik dapat membantu dalam mempelajari tema yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab institusi zakat. Strategi pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pada strategi tinjauan literature Borders dan Abbott 2005. Jadi pilihan yang untuk digunakan dalam proses mengumpulkan, menyelidik dan menganalisis informasi yang relevan untuk kajian tersebut. Kaedah analisis kandungan digunakan dalam kajian Borders dan Abbott 2005, di mana ia memberi tumpuan kepada peranan dan tanggungjawab institusi zakat Border Abbott 2005 dan menjelaskan konsep penyelidikan tanpa memerlukan pengetahuan praktikal dalam realiti. Pada tahun 1990-an, Malaysia memperkenalkan sistem pungutan zakat profesional melalui aktiviti pengkorporatan dan penswastaan. Setelah diperkenalkan, struktur pengurusan aktiviti zakat di Malaysia telah berubah di beberapa negeri. Secara amnya, institusi zakat di Malaysia menggunakan struktur pengurusan zakat yang berbeza mengikut negeri masing-masing. Penswastaan dan pengkorporatan, pengumpulan dan pengedaran dikendalikan oleh pelbagai entiti. Namun, Jabatan Negara dan Baitulmal Malaysia masih memainkan peranan penting dalam pengurusan zakat. Kegiatan pengurusan zakat Malaysia merangkumi: yang pertama, aktiviti kutipan dan agihan zakat di bawah entiti pengurusan yang sama tetapi tiada sebarang aktiviti pengkorporatan atau penswastaan. Yang kedua, aktiviti kutipan dan agihan zakat bukan di bawah entiti pengurusan yang sama dan hanya aktiviti kutipan yang telah dikorporatkan atau diswastakan. Yang ketiga, aktiviti kutipan dan agihan zakat di bawah entiti pengurusan yang sama dan telah dikorporatkan atau diswastakan. Yang keempat, aktiviti agihan dan kutipan di bawah entiti pengurusan yang sama dan tiada sebarang aktiviti pengkorporatan atau penswastaan, tetapi entiti ini secara langsung di bawah pemantauan Sultan. Peranan institusi zakat. Organisasi bukan kerajaan yang bertanggungjawab mengumpulkan, menyelia, mengurus dan mengagihkan dana zakat sesuai dengan peraturan Islam. Tanggungjawab institusi zakat terbahagi kepada dua bahagian. Terdapat 8 jenis asnaf. Asnaf fakir, orang Islam yang tidak mempunyai harta hasil usaha. Asnaf miskin, orang Islam yang mempunyai harta dan hasil usaha pekerjaan untuk menanggung kehidupan dirinya dan tanggungjawabnya. Asnaf amil, orang yang dilantik oleh sultan atau naibnya untuk penyelenggaraan hal-hal zakat. Asnaf mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam. Asnaf riqab, hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya. Asnaf al-gharimin, orang yang memiliki hutang. Asnaf fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Asnaf ibnu sabil, orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan. Tanggungjawab institusi zakat. Yang pertama ialah memungut dan meningkatkan kutipan zakat harta dan zakat fitrah.
Kutipan zakat harta ialah zakat yang dikenakan ke atas harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Manakala kutipan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang tertentu dan boleh dibayar pada bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Yang kedua, menggunakan harta zakat untuk memajukan masyarakat Islam. Zakat adalah salah satu sumber pendapatan utama negara Islam. Potensi zakat sebagai alat untuk pertumbuhan umat Islam dapat ditingkatkan melalui pentadbiran zakat yang efektif dan metodis. Yang ketiga, membelanjakan harta zakat melalui cara yang halal untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Yang keempat, memberi kesedaran kepada masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Zakat dapat membantu meningkatkan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dan yang lain. Kepentingan institusi zakat. Yang pertama, membanteras kemiskinan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah menegakkan kemuliaan Islam. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kita dapat menyatakan bahawa kecakapan prestasi agihan zakat merupakan sesuatu yang dipandang penting oleh masyarakat Islam, terutama para pemayar zakat. Prestasi agihan zakat yang baik dan cekap mampu mengaruhi kutipan zakat pada masa akan datang. Oleh itu, agihan zakat oleh institusi zakat bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan supaya setiap wang zakat diagihkan secara adil kepada asnaf yang layak. Bagi institusi zakat yang telah menerima tanggungjawab ini, mereka perlu memainkan peranan sebaik mungkin dalam melaksanakan amanah yang diberikan